Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif dan kali ini saya nak membawa anda terbang ke negeri Sabah. Rakan Sugas Syah Rizal Kamalul Arifin bersedia pada ketika ini langsung dari Kota Kinabalu. Assalamualaikum Syah. Syah, di Sabah ini kes masih lagi tinggi. Saban hari kita dengarkan laporan KKM itu. Tetapi Syah dan juga rakan tugas yang lain yang ramai di Sabah itu tidak henti dan juga tidak putus membawakan laporan terkini. Sudah pasti suara rakyat itu kita bawakan. Syah juga berfokus kepada bagaimana bantuan ini disalurkan dan sebagainya. Hari ini apa ceritanya Syah yang boleh dikongsikan? Baik, Waalaikumsalam Najib. Baik, sebenarnya memang betul apa yang Najib katakan. Kita saban hari kita ingin membawakan perkembangan terkini dari negeri di bawah Bayu ini. Bukan saja saya, tapi rakan tugas yang berada di Sandaka, di Lahad Datu, di Tawau seperti Petros, Radi dan juga yang berada di Lahad Datu ingin membawakan perkembangan terkini berkenaan dengan situasi semasa. Kerana kita faham ketika ini Najib, kerana semalam saja terdapat 644 kes dan di Kota Kinabalu ini sahaja 91 kes positif yang dilaporkan dan kembali kepada 17 daerah di dalam zon merah dan hanya berkurang sudah zon kuningnya dan kini sudah pasti tertumpu kepada daerah di Sandakan yang mana terdapat 199 kes. Itu merupakan angka yang begitu tinggi, tetapi apa yang dimaklumkan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan itu Datuk Seri Masri Manjun maklumkan bahawa angka tersebut sebenarnya adalah hasil daripada saringan yang tertunggak atau sampel saringan yang dilakukan pada 23 dan 26 hari bulan, dan apabila selesai telah memasuki data pada hari Ahad iaitu semalam. Dan mungkin jika data tersebut tidak termasuk di dalam data pada hari Ahad, saya sebenarnya melihat kepada statistik yang sebelum ini, sebenarnya di Sandakan tersebut angka masih lagi belum turun kepada 10. Maksud saya kurang daripada 10 atau 9 dan sebagainya, tapi masih lagi kepada 2 angka dan 3 angka kalau kita lihatkan saban minggu. Baik, tapi apa yang penting sebenarnya di negeri Sabah ini, apa yang dinantikan, apa yang diperlukan oleh rakyat negeri Sabah adalah bantuan, dan pastinya bantuan daripada sudut pihak kerajaan juga dia menyampaikan bantuan seperti bantuan sumber manusia, bantuan keperluan PPE yang telah kita laporkan sebelum ini berkenaan dengan apa yang dibawa oleh pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia sebelum ini, iaitu A400M dan C130 Hercules yang membawa berat muatan bantuan sekitar 20 tan untuk keperluan barisan hadapan. Tetapi mereka yang berada di sekitar itu, penduduk-penduduk yang terjejas juga memerlukan bantuan, dan bantuan ini merupakan barangan keperluan harian. Kerana kalau kita faham dalam sudut PKPD, PKPB, penduduk pastinya tidak dapat keluar. Ada yang tidak boleh keluar begitu sahaja sesuka hati untuk membeli barang dan sebagainya. Pasti mereka perlu bantuan daripada pihak kerajaan khususnya. Walaupun terdapat juga bantuan-bantuan yang disalurkan oleh badan bukan kerajaan, tetapi lebih bermakna apabila kerajaan sendiri menyalurkan bantuan. Seperti apa yang sempat kami, saya dan juru kamera Alex Mairin berkesempatan pada sebelah pagi tadi sehingga tengah hari tadi bersama dengan pasukan petugas Dewan Bandaraya Kota Kinabalu untuk menyampaikan bantuan makanan yang berupa bakul makanan. Dan siri ini, misi bantuan ini sebenarnya dilakukan setiap hari, dan bantuan pada hari ini sebenarnya mengkhususkan kepada beberapa kawasan dan juga data yang diperoleh daripada IKASIH dan juga data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kepada mereka yang diarahkan untuk kuarantin diri di rumah. Jadi pasukan-pasukan bantuan ini, pasukan-pasukan petugas daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ini akan menyampaikan secara peribadi kepada kawasan-kawasan ataupun rumah-rumah individu-individu terbabit, termasuk yang berada di dalam data IKASIH ini. Dan juga untuk hari ini bantuan juga turut disalurkan kepada kawasan yang kita faham sebelum ini merupakan timbulnya satu kluster baharu pada 2 hari lepas, iaitu pada 3 hari lepas pada Jumaat telah dimaklumkan berkenaan dengan kluster tersebut, iaitu kluster Rumah Merah yang melibatkan pendatang asing tanpa izin. Dan dengan ihsannya kita tetap membantu atas dasar kemanusiaan, kerajaan masih tetap menyalurkan bantuan kepada mereka yang terjejas di dalam kawasan PTS di Menggatal khususnya. Dan kalau ikutkan sekitar 1,820 tahanan parti yang berada di situ dan terdapat 114 kaki tangan, dan mereka ini difahamkan juga ahli keluarga petugas-petugas ini juga scattered, dia tinggal di sekitar Kota Kinabalu dan bukan di dalam kuartus. Jadi pasukan petugas tetap menghantar bantuan ke rumah-rumah mereka ini kerana kawasan tersebut telah diistilahkan sebagai PKPD. Jadi maksudnya ahli keluarga juga terpaksa kuarantin diri, Najib. Jadi bantuan ini pun turut disampaikan kepada
kepada petugas, ahli keluarga petugas dan juga yang mereka berada di dalam pusat tahanan sementara tersebut. Dan selain daripada itu, Najib, sebenarnya kawalan pandemik penularan wabak juga dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ke atas dua lagi pusat tahanan sementara, iaitu di Tawau dan juga di Papar. Kerana sebelum ini, pada awal dulu sebelumnya, telah pun kita dengar berkenaan dengan terdapat kes melibatkan kes positif di PTS Tawau, dan kemudiannya kita dengar lagi di pusat tahanan sementara di Papar, dan terbaru adalah yang melibatkan pusat tahanan sementara di Menggatal. Dan pada sebelah pagi tadi sebenarnya saya dan jurukamera sempat bersama dengan petugas-petugas di BKK. Kita pergi ke beberapa kawasan di sekitar daerah Kota Kinabalu ini. Besar, Najib, sebenarnya Kota Kinabalu ini. Tadi daripada pagi, pada pukul 9 pagi kita telah bergerak ke kawasan Inanam, kemudian Menggatal, ke Telipok dan seterusnya pergi ke kawasan-kawasan yang terdapat sekitar 21 buah rumah sebenarnya untuk sebelah pagi saja, dan pastinya untuk pergi ke satu tempat lagi mengambil masa yang lama dan banyak rintangan yang perlu dilalui selain daripada sekatan jalan yang kita perlu lalui seperti biasa, dan pastinya untuk menyerahkannya pula. Itu adalah salah satu risikonya, Najib, kalau kita nak ceritakan bagaimana kami ini saban hari kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk tatapan penonton Astro Awani, tetapi kita melihat pada risiko diri kami juga sebenarnya, tetapi kita telah mengambil langkah pencegahan lebih awal untuk tidak berada dekat dengan premis ataupun rumah yang diduduki oleh penerima-penerima ini. Dan apa yang boleh kita lakukan, kita hanya melihat daripada jauh dan menggambar daripada jauh, tetapi petugas-petugas ini tetap melakukan, bukan kata jarak tu begitu dekat, Najib, tapi dalam jarak lebih daripada 1 meter untuk menyampaikan, menyalurkan bantuan tersebut kepada mereka-mereka ini, dan khususnya hari ini adalah kepada peserta IKASI sekitar 21 individu, dan terdapat pasukan lain yang telah menyerahkan kepada mereka yang kuarantin diri di rumah. Dan apa yang diperkatakan oleh penerima-penerima ini, mereka sebenarnya sangat teruja dan berterima kasih kepada kerajaan ini, Najib. Sebenarnya apa yang dikatakan, kerana mereka sangat terkejut kerana apabila mereka mengisi borang secara atas talian IKASI tersebut, proses permohonan tersebut diluluskan begitu cepat, dan ini sebenarnya menolak kata-kata di luar yang mengatakan bahawa jika nak mohon IKASI ini ada birokrasi dan sebagainya, mungkin makan masa berbulan, ada yang kata sampai 2-3 bulan, tetapi hasilnya hari ini kita sempat menibul beberapa penerima dan mungkin kita boleh dengar apa yang diperkatakan oleh mereka sendiri. Saya sangat gembira lah kerana dapat bantuan dari pihak kerajaan. Saya buat permohonan lah, tanya dengan kawan. Jadi apabila saya diberi peluang untuk isi borang yang ini, saya terus isi lah untuk memudahkan dapat bantuan. Jadi sebelum ini memang tak pernah dapat bantuan? Tidak pernah dapat bantuan. Ini macam prosesnya tidak juga terlampau lama lah. Tidak berapa lama juga lah dapat bantuan. Memang saya ada masalah keuangan. Pasalnya kakak saya OKU. Sudah 10 tahun saya jaga. Jadi memang terlampau susah lah. Jadi saya buat permohonan apa yang ada. Bila masa ada permohonan yang terbuka macam tu, saya cubalah. Bersyukur sangatlah karena dapat bantuan begini time-time PKP lagi. Bersyukur sangat. Ya, saya punya waf yang isi IKAS ini. Sebab saya pun tidak berapa pandai, jadi dia yang isilah. Baik, Najib, itu serba sedikit apa yang dapat kita kongsikan pada hari ini sepanjang tinjauan kami daripada sebelah pagi tadi sehingga tengah hari tadi, Najib. Syah, orang kata kalau Syah ini tadi panjang yang Syah laporkan itu secara terperinci dan banyak kawasan yang Syah pergi tadi. Syah ini antara wartawan yang bagus. Lepas cross ni ada story yang dihantar dan disediakan di laman web kami astroawani.com. Tapi Syah hari ini Syah katakan ada beberapa tempat yang Syah pergi. Kalau di Semenanjung ini, apabila kita mendengar angka-angka jangkitan di Sabah itu, rakyat ataupun penduduk di Semenanjung ini begitu gusar sekali. Berdasarkan pemerhatian Syah sendiri di kawasan-kawasan yang Syah pergi sejak awal pagi tadi, bagaimana penduduk di Sabah ini melihat dan juga mendengar angka-angka di kawasan tersebut? Baik, Najib, untuk memperkatakan berkenaan dengan perkara tersebut, Najib, mungkin saya melihat daripada sudut bagaimana mereka memahami sebenarnya apa ini wabak penularan COVID-19. Dan kalau kita mungkin kepada mereka yang ingin tahu lebih lanjut, mereka akan mengambil one step back untuk tidak berada di luar, untuk tidak melakukan kontak bersama dengan orang lain yang berada di luar dan sebagainya. Tetapi kalau nak dilihatkan lebih kepada mereka melihat kepada jika mereka tidak keluar daripada rumah, apa yang mereka makan,
Jadi mereka ini ada kebanyakan, ini ada yang dilaporkan ada yang dikongsikan kepada kami di kalangan NGO guna petugas-petugas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dia mengatakan bahawa terdapatnya bantuan yang cuba disalurkan kepada mereka ini, tetapi mereka mengatakan mereka tidak menerima bantuan e-kasih. Dan sebenarnya kalau ikutkan mereka ini tidak mendaftar pun sebenarnya, dan jadi mereka telah mengadakan aduan, dan tetapi selepas itu telah dinasihatkan oleh petugas untuk mengisi borang e-kasih ini supaya mereka sedar bahawa mereka tidak perlu berada di luar daripada kawasan rumah mereka perlu kekal di kawasan ataupun di daerah tersebut untuk mereka faham bahawa ini yang berlaku dan angka tersebut sebenarnya meningkat saban hari. Dan kalau ikutkan di tempat saya berdiri ini, Najib, adalah merupakan siar kaki berdekatan dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, tapi kita masih lagi boleh melihat anak-anak kecil, orang awam yang bukan kata mereka berada di sini semata-mata untuk beristirahat, tetapi mereka perlu berada untuk pergi ke kedai-kedai runcit dan sebagainya untuk membeli barangan keperluan. Tetapi mereka telah membawa anak-anak mereka yang kecil, dan tidak jauh daripada saya ini terdapat sekitar 10 anak-anak kecil sebenarnya yang bermain-main di sekitar siar kaki ini. Dan ini sebenarnya adalah senario yang biasa akan kita lihat di Kota Kinabalu, khususnya di sekitar kawasan di BKK ini. Kerana kita tidak boleh sekat perkara ini, Najib, kerana kesedaran itu sebenarnya perlu datang daripada individu ataupun penjaga dan ibu bapa itu sendiri untuk memahami situasi semasa pandemik COVID ini, Najib. Ya. Okey, Syah, terima kasih, dan juga Syah dan juga rakan-rakan tugas lain. Saya percaya akan terus menghantarkan berita terkini dari situasi semasa di Sabah itu. Saya percaya ada banyak cerita berdasarkan apa yang kita lihat di sosial media mereka kongsikan, dan ini saya percaya Syah juga sedang kumpulkan untuk kita melihat dan juga kita paparkan di laman web kami, dan juga sudah pasti di setiap buletin Awani dan juga Awani 745. Terima kasih Syah dan juga rakan tugas yang lain di Sabah itu. Kita terus mendoakan keselamatan dan juga kesejahteraan penduduk negeri Sabah sendiri dalam berdepan dengan penularan COVID-19 yang saban hari meningkat dan juga tinggi angkanya di Sabah itu. Dan itu sahaja untuk jam ini cerita, dan semua perkembangan terkini akan kami rangkumkan berkaitan COVID-19 dan juga perkembangan politik semasa Malaysia ada di laman web kami astroawani.com. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.